Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Surah An-Naml ayat yang ke-15. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh sidang pendengar IKIM FM yang setia dengan segmen Ibrah pada petang ini. Penat sikit hati hari ini, baru habis program. Alhamdulillah, syukur. Dan kita berada di dalam siri akhir dalam perbincangan kita mengenai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam di dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak ada pengakhiran kepada kisah-kisah para Nabi termasuk Nabi Sulaiman. Cumanya dari sudut slotnya ini kita habiskan pada hari ini kerana sesi minggu depan kita nak menyentuh Nabi lain pula. Khazanah Al-Quran terlalu banyak kalau kita boleh geledah dengan kekuatan bahasa Arab, insya-Allah. Ya, bukan sekadar terjemahan tetapi dengan kefahaman yang mendalam tentang bahasa-bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerangkan tentang sesuatu cerita. Baik. Saya mulakan dengan suatu perkara yang mesti kita ingat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari kalangan Nabi ini untuk diberikan kelebihan mengatasi makhluk lain. Allah memilih Nabi Sulaiman alaihissalam dan tidak memilih raja ataupun Fir'aun contohnya untuk diberikan kelebihan yang tidak pernah diberikan oleh makhluk yang lain. Nabi Sulaiman alaihissalam antara satu-satunya Nabi yang diberikan kelebihan yang tak pernah dikecapi oleh Nabi-Nabi selain daripada baginda. Kerana apa? Kerana apa Allah memberikan kepada Nabi ini kelebihan sehingga ditundukkan kepadanya segala-galanya. Wa utina min kulli syai'in. Kerana Allah mahu beritahu kita, pemenang sebenar bagi dunia ini kalau kita mahukan dunia, hanyalah Nabi dan mereka yang mahukan agama ada dalam diri mereka. Allah akan beri segalanya bagi orang yang menjaga agama dalam diri mereka. Allah tidak mentakdirkan Fir'aun ataupun Namrud ataupun Dakyanus ataupun sesiapa saja yang wataknya adalah watak yang syirik kepada Allah, yang mengaku dirinya Tuhan, untuk diberikan kelebihan. Mereka ada kelebihan, tapi kelebihan mereka tak akan mampu mengatasi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan hanya dengan keimanan, hanya dengan ketakwaan, hanya dengan berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dunia akan datang kepada kita, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam di fasa-fasa akhiran ini, maka di fasa-fasa akhir ini saya mengemukakan rumusan dan penegasan supaya cerita ini menjadi cerita kita. Kita tak mampu nak jadi seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang mampu mempunyai tentera daripada pelbagai jenis makhluk dan teknologinya di luar daripada kemampuan teknologi kita pada hari ini. Tetapi kita boleh untuk bersyukur sebagaimana Nabi Sulaiman itu bersyukur. Apabila kita bersyukur menghargai apa yang ada dengan kita pada hari ini, Allah akan tambah lagi nikmat itu tanpa kita sedari ataupun dalam keadaan kita sedari. La in syakartum la azidannakum. Syukur perkataan yang mudah meniti di bibir manusia. Dan banyak kali ucapan-ucapan seseorang bermula dengan kita rafakkan syukur kepada Allah. Apa sebenarnya yang seharusnya ada di fikiran kita, Yati, bila meniti perkataan syukur? Sesungguhnya ini perkara berat, perkara besar yang telah menyebabkan Nabi Sulaiman alaihissalam terus dianugerahkan dengan pelbagai kelebihan. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat di permulaan sebelum cerita-cerita yang telah kita kupas sebelum ini. Kita duduk bincang pasal permaisuri semut. Kita duduk bincang tentang Hudhud. Kita telah bincang tentang permaisuri Sabah. Dan kita telah bincang tentang bagaimana muslimahnya permaisuri ini di akhirnya.
Itu semua adalah surah An-Naml di ayat-ayat yang kemudian. Saya menyebut ayat yang saya bacakan tadi, itu adalah ayat di permulaan. Sebab kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan rumusan dahulu mengenai seseorang Nabi, barulah dibawa ceritanya bagi membuktikan sikapnya itu memang benar-benar berlaku. Yati mungkin pernah tengok satu filem, di mana filem itu bermula dengan babak terakhir dulu, kemudian dia akan flashback 30 tahun kemudian. Dirintik satu persatu saja. Filem tu bermula dengan babak dia di kemuncak kejayaan contohnya, tetapi sebenarnya 90% filem itu adalah merujuk kepada flashback 30 tahun sebelum itu. Inilah hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ayat yang saya bacakan tadi berbunyi, sesungguhnya kami telah berikan Daud, seorang nabi dan seorang raja, Sulaiman alaihi salam, nabi dan raja, kelebihan ilmu sehingga mereka tidak merasakan ilmu itu adalah hasil daripada upaya mereka berusaha mencarinya, tetapi tidak lain datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka menjadi manusia yang paling banyak menyebut perkataan-perkataan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Kerana syukur inilah Allah menambah dan melipat gandakan kelebihan Nabi Sulaiman. Saya sudah beritahu dalam minggu-minggu sebelumnya, di mana Nabi Sulaiman ini antara karakternya adalah setiap nikmat yang Allah beri kepadanya, kemampuan untuk memindahkan arash Balqis sekelip mata, kemampuan untuk mendengar bahasa permaisuri semut. Setiap kali dia diberikan kelebihan, Allah merakamkan perkataan syukur, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah di bibir Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka dengan itu bertambah-tambah kelebihan Nabi Sulaiman, sehingga pencapaian Nabi Sulaiman adalah pencapaian yang takkan mampu diperolehi oleh mana-mana manusia sebelumnya dan selepasnya. Poinnya adalah, jadilah manusia yang sentiasa bersyukur, kerana Allah akan memberikan kita kepelbagaian lagi kehebatan dengan kesyukuran ini. Rupa-rupanya dengan kita menyebut alhamdulillah, ya, kita mengakui dengan apa yang Tuhan beri kepada kita saat ini adalah sesuatu yang datang benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menambah-nambah nikmat tanpa perlu kita bersikap kedekut, bakhil dan sebagainya. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, sesungguhnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, kerana syukurnya kepada Allah, Allah memberikan dia suatu anugerah di mana tidak pernah ada Nabi mempunyai kelebihan ini. Kita tahu syaitan ini musuh yang paling jelas seseorang manusia, tetapi di zaman Nabi Sulaiman, syaitan pernah menjadi staf dia, pernah menjadi pekerja dia. Dan dari kalangan bangsa makhluk asing ini juga adanya bangsa jin. Dan jin ini juga adalah pekerja-pekerja Nabi Sulaiman alaihi salam. Daripada bangsa jin ini juga ada jin yang pandai sikit, namanya Ifrit. Dia juga menjadi penasihat kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Banyak ayat menyatakan seperti surah Saba ayat 13. Di sini ayat ini memberitahu bagaimana jin menjadi AJK pelaksana agenda Nabi Sulaiman. Wa minal jinni man ya'mal baina yadayhi. Di ayat lain pula surah Al-Anbiya contohnya ayat 82. Dinyatakan pula bukan jin, bahkan syaitan juga menjadi pekerja Nabi Sulaiman. Wa minasyayatin man yaghusuna lah. Subhanallah. Dan dikatakan, ya, para ulama mentafsirkan ayat ini, macam mana syaitan, macam mana jin. Jin tak apa lagi, ada yang muslim, ada yang kafir, itu kita biasa tahulah. Tapi syaitan boleh bekerja dengan seorang nabi, ini pelik. Tetapi tidak perlu pelik, kerana Allah memilih hamba-hambanya untuk diberikan kelebihan. Iaitulah Nabi Sulaiman mempunyai kelebihan untuk menghukum mana-mana makhluk gaib ini yang tidak mematuhi syariat dan mematuhi arahannya. Ada punishment system, di mana kalau syaitan cuba escape, cuba lari, ada punishment systemnya itu. Wallahu alam bagaimana. Di mana Nabi Sulaiman ada kelebihan ini. Kamu lari, kamu kena. Kamu kerja taat, kamu dapat kelebihan. Dan saya kena sebut perkara ini kerana ada kaitan dengan kewafatan Nabi Sulaiman yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Hasil daripada bekerjanya syaitan dan jin.
kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman mempunyai peradaban yang tak pernah ada di atas muka dunia. Dirakamkan di dalam surah Saba ayat yang ke-13, di mana apabila jin dan syaitan ini bekerja dengan Nabi Sulaiman alaihissalam kerana ya Allah menundukkan kelebihan ini kepadanya, maka terbenalah apa yang dikatakan pertamanya maharib, iaitu bangunan-bangunan pencakar langit. Jangan ingat pencakar langit ada pada hari ini saja. Ia sudah ada pada zaman para nabi terdahulu. Cuma biasalah peradaban ada turun naiknya, ada kuat dan runtuhnya, bergantung kepada perangai manusia. Ya'maluna ma yasha' min maharib. Mereka ini melaksanakan arahan-arahan Nabi Sulaiman, membina maharib, bangunan-bangunan pencakar langit besar-besar, panjang-panjang. Membina juga tamathil, patung-patung yang gergasi saiznya. Ya, jangan lupa syariat Nabi Sulaiman dengan syariat kita berbeza. Dahulu dibolehkan, sekarang tidak dibolehkan. Tapi dahulu dibina tamathil, patung-patung gergasi. Yang ketiga, dibinanya juga jufanin kal jawab, iaitulah pinggan-pinggan untuk menghidangkan, kata Al-Maududi dalam Tafhimul Quran. Al-Maududi rahimahullah, pinggan-pinggan ni gergasi punya besar, saiz dia sebesar kolam renang. Piring-piring ini, wallahu alam, ada orang kata piring-piring inilah yang diterbangkan oleh jin, maka terbunyilah piring terbang, UFO dan sebagainya, wallahu alam. Kalau tanya saya kata wallahu alam. Yang penting memang ada pinggan-pinggan besar gergasi, kata Maududi, untuk menjamu selera rakyat pada waktu yang serentak. Maknanya untuk berkebajikan kepada masyarakat mukmin manusia pada ketika itu. Jufanin kal jawab, dan juga yang keempatnya kudurun rosiyat, periuk-periuk besar yang tetap di atas tempatnya, periuk-periuk berasa gergasi. Inilah teknologi yang dilakukan oleh jin dan syaitan, berkhidmat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi ketika Allah bercerita tentang kehebatan teknologi ini, Allah menyebut sekali lagi pesanan dan penegasan kepada Nabi Sulaiman. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Kami beri kepada kamu kelebihan ini, tapi barang diingat, wahai anak cucu cicit Sulaiman, kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan kekalkan nikmat ini kepada kamu. Tetapi sesungguhnya terlalu sedikit daripada hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur ini, dia sentiasa percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menunaikan apa yang dia doakan, meskipun nampak seperti belum lagi berlaku. Nabi Sulaiman tidak pernah tahu ketika dia berdoa yang dirakamkan di dalam Al-Quran, ya Allah, kurniakan aku kerajaan yang tak pernah kau anugerahkan kepada orang-orang selepas aku. Itulah kerajaan yang sangat besar. Tetapi Nabi Sulaiman ketika berdoa dengan doa ini, dia tidak pernah terfikir antara kebesaran kerajaannya itu adalah bergabung dengan Empire Sabak yang telah diberitakan oleh seekor burung sahaja namanya Hudhud. Sebab itu Nabi Sulaiman, kerana dia tidak tahu, dia hampir-hampir marah kepada Hudhud. Padahal Hudhud keluar daripada perbarisan untuk membawa maklumat tentang sebuah kerajaan yang mana kemudiannya nanti akan bergabung. Ya, permaisurinya akan bergabung. Islamnya itu akan membawa kepada keislaman penduduk di Sabak ini. Bergabunglah antara Palestin dan Yaman. Kerajaan yang sangat besar, ya, di Timur Tengah ini yang tidak pernah dianugerahkan kepada mana-mana orang sebelum dan selepasnya. Tetapi akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam, hebat-hebat dia pun, dialah satu-satunya Nabi, satu-satunya Nabi yang Allah rakamkan kewafatan dia. Masya Allah. Nabi lain tak ada. Tapi Nabi Sulaiman wafat dinyatakan di dalam Al-Quran. Kenapa ya? Kerana hebat-hebat manusia macam mana sekalipun, dia tetap akan kembali kepada Allah. Nabi Allah Isa alaihissalam dipanjangkan umur sekalipun dan akan muncul di akhir zaman sebagai penyelamat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga akan dikembalikan turun untuk tujuan diwafatkan selepas baginda membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Baik, sedang pendengar, dalam masa yang terbatas ini
saya membacakan bagaimana Allah merakamkan detik-detik kewafatan Nabi Sulaiman. Dan sekali lagi cara Allah bercerita, bukan poin dia Nabi Sulaiman itu wafat sahaja, tetapi ada cerita, ada kaitan dengan jin. Saya hari ni Yati, kita tak tahulah, tumbuh macam cendawan cerita-cerita hantu ni. Maafkan saya lah ya. Terlalu banyak sangat, terlalu banyak. Sampai anak-anak kita mempunyai dah ada stigma dia macam mana alam gaib ni. Dia dah ada bayangan dia, muka certain macam tu, pergerakan dia macam mana, pakaian dia macam mana, sangat menakutkan. Soalan dia, benarkah alam jin macam tu? Benarkah alam gaib macam tu? Sesungguhnya Nabi Sulaiman dinyatakan dalam surah Saba, falamma qadayna alaihi al-maut dallahum ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min sa'atih. Yang bermaksud, apabila telah tertakdir, telah tertulis kewafatan, kemautan Nabi Sulaiman alaihi salam, tidak ada yang memberitahu dia bahawasanya dia sudah wafat. Maknanya orang tak tahu dia dah wafat. Jin tak tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Syaitan tak tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Manusia apatah lagi tak tahu Nabi Sulaiman dah wafat, kecuali jatuhnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terjatuh ke atas tanah kerana tongkatnya sudah dimakan binatang bumi yang disebut hari ini anai-anai. So tongkat Nabi Sulaiman, dia ni sentiasa berdiri memerhatikan gerak kerja syaitan dan jin. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman seorang yang sangat serius dan teliti dalam kerjanya, sampai syaitan merasakan kerja buatnya ini seperti satu azab. Mereka sentiasa dimonitor oleh Nabi Sulaiman, dan cara Nabi Sulaiman monitor, dia akan berdiri, dia akan pegang tongkat dia. Tiba-tiba Nabi Sulaiman wafat. Kenapa orang tak sedar dia wafat? Sebab dia terus berdiri dengan tongkat dia. Tongkat itu menyebabkan Nabi Sulaiman terus berdiri, sehingga orang tak sangka Nabi Sulaiman sebenarnya sudah pulang ke rahmatullah. Tetapi bila tongkat ini mengalami masa yang begitu lama, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, dia rapuh. Dimakan anai-anai. Maka bila tongkat rapuh, terjatuhlah Nabi Sulaiman. Hanya pada waktu itu baru jin menyedari kewafatan Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jinn an law kanu ya'maluna al-ghaib ma labithu fil 'adabil muhin. Falamma kharra, bila Sulaiman alaihi salam terjatuh, maka barulah jin-jin ini tahu, rupa-rupanya Sulaiman alaihi salam sudah wafat. Law kanu ya'malun, maafkan saya, law kanu ya'lamun lal ghaib, kalaulah mereka tahu berita gaib. Maksudnya kalaulah mereka tahu Nabi Sulaiman itu sudah wafat, maka malabithu fil adabil muhin, mereka tak akan duduk lama-lama dalam azab bekerja untuk Nabi Sulaiman. Ini bukan azab di neraka ni, azabnya bekerja dengan Nabi Sulaiman. Patuh kepada arahannya, tak patuh kena punishment daripadanya. Kerana mereka tidak tahu tentang berita kegaiban kematian Nabi Sulaiman, mereka terus bekerja dalam azab. Kalau mereka tahu, dah lama mereka escape, dah lama mereka keluar bersenang lenang. Apa poinnya di sini sidang hadirin? Saya akhiri dengan poin besarnya begini. Jin, hebat-hebat jin. Jin tak tahu pun perkara gaib, hidup dan mati seseorang. Kita kena pegang pada akidah ni. Jangan kita duk main benda-benda macam ni. Kerana sebenarnya yang menyesatkan kita adalah syaitan dan jin yang kufur. Mereka tidak ada pengetahuan pun. Mereka cuba nak curi berita gaib, Allah panah mereka dengan kilat. Sehebat-hebat jin pun sebenarnya mereka tidak tahu tentang kewafatan Nabi Sulaiman. Maka untuk apa kita memandang dengan begitu tinggi bangsa dan makhluk yang bernama jin? Mereka hanyalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam cerita Nabi Sulaiman pada minggu lepas, kita telah membuktikan ada manusia yang diberikan ilmu boleh membawa Arash Balqis jauh lebih hebat daripada cara jin Ifrit nak bawa benda tu. Maka dengan cara ini insya-Allah lah kita faham Allah berikan manusia ini kelebihan berbanding dengan makhluk lain insya-Allah.
Saya rasa kita raikan dulu panggilan Yati, insyaAllah. InsyaAllah, itu dia kemuliaan luar biasa disebabkan ketakwaan yang luar biasa juga oleh Nabi. Dan kesyukuran Nabi Allah Sulaiman AS. Dan waktu ini bagi anda rakan pendengar Kim FM untuk sama-sama turut serta berinteraksi bersama yang bagi Ustaz, boleh hubungi kami sekarang di talian di 0362051500, 0362051500, juga melalui Facebook IKIM.FM, SMS tekan IKIM jarakkan persoalan anda hantar ke 39111, Twitter Radio IKIM FM juga bakal kami raikan soalan anda untuk sama-sama kita mendalami lagi Ustaz berkenaan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman AS ini. Dan tadi bila cakap tentang syukur itu Ustaz, kalau kita lihat sekarang ini ada sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah. Bila timpa musibah ini Ustaz, perkara yang sangat berat untuk dilakukan. Selain daripada sabar tu memang kemungkinan ramai antara kita majoritinya akan bersabar. Tapi ini untuk bersyukur dengan musibah itu bagaimana sebenarnya Ustaz untuk kita memotivasikan diri? Masya Allah, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang kita tak pernah saksikan sebelum ini. Apa yang berlaku di Kuantan, apa yang berlaku di Kemaman, Masya Allah, kita seperti tidak percaya bahawasanya negara kita ini pun sudah tidak ada tempat selamat. Dan kita sendiri tidak pernah merancang, kita sendiri tidak pernah menduga, dan ramalan cuaca pun tidak beritahu banjir besar ini akan datang. Di antara tanda bersyukur kepada Allah adalah melihat sesuatu dengan tujuan mengambil pelajaran dan membina persiapan untuk mati. Inilah terjemahan rasa syukur yang sebenar, di mana kita tidak pasrah, tetapi kita bersikap positif. Kita tidak menyalahkan Allah, kita tidak menyalahkan orang, berhenti untuk menyalahkan takdir, tetapi melihat ini sebagai ujian, sama ada untuk orang yang asi, juga ujian untuk orang yang bertakwa. Kerana bala bila datang, dia tidak akan kira siapa pun orang itu. Kalau si asi, bala ini adalah untuk tujuan memberikan peringatan atas kelalaiannya. Tetapi untuk orang-orang bertakwa, ini adalah bertujuan untuk Allah tambah pahala. Kerana kita tidak tahu bila kita akan mati. Mudah-mudahan dengan apa yang berlaku kepada teman-teman saudara-saudara kita di Kuantan, di Kemaman sana, Allah memang memberikan kita keselamatan lagi buat masa ini. Tapi kita tidak tahu bila banjir ini surut dan kita kembali kepada keamanan, kembali kepada keadaan yang pulih, kita boleh hidup atau sebenarnya Allah akan tarik nyawa kita. Maka dengan musibah ini, kata Rasulullah SAW, orang yang beriman, dia sentiasa ada ruang, dia ada sentiasa ada cara untuk dapat pahala. Kalau ditimpa musibah, dia sabar, Allah beri pahala. Kalau ditimpa kelebihan, dia bersyukur, dia dapat pahala. Maka orang yang beriman, dia tidak pernah terlepas daripada melihat sesuatu untuk tujuan mendapat pahala. Maka banjir bila datang, ya, kita kena percaya betul-betul itu ada hikmah untuk diri kita. Kita tak tahu apa yang akan berlaku 1 minggu, 2-3 minggu, 2 bulan daripada sekarang. Mungkin bukan banjir, tapi sakaratul maut untuk kita. Maka dengan sabarnya kita dengan apa yang berlaku, pahala kan bertambah. Bila pahala bertambah, kalau Allah takdirkan maut menanti, bukankah kita menuju ke alam sana dengan selesa, tenang dan pahala kita lebih berat? Maka sidang pendengar yang saya hormati sekalian, jangan jadi seperti penduduk Sabak. Saya boleh sebut terus Yati, ya. Kata Syekh Qutb rahimahullah, bila Balqis masuk Islam, seluruh penduduk Sabak masuk Islam. Tetapi keislaman mereka tidak lama selepas kewafatan Nabi Sulaiman. Wafatnya Nabi Sulaiman bukan sekadar syaitan jin kembali kufur, Banu Israel pun kembali kufur. Dan bukan setakat Palestin kembali kufur, Sabak pun kembali kufur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, bila manusia hilang syukur kepadanya, Allah mengajar mereka, memberikan mereka musibah supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Sabak adalah sebuah tamadun luar biasa. Ia diwarisi daripada zaman berzaman dan mereka pernah menyaksikan kepimpinan Ratu Balqis ini. Sampai ada satu surah khusus tentang kehebatan Sabak. Sampai di dalam Al-Quran merakamkan kehebatan Sabak ini, Allah menyatakan, laqad kana li Sabak
fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Sahabat ini hebat. Mereka ada kebun, kiri kanan kebun itu, di kiri kebun, di kanan kebun. Kita jangan anggap ini cerita tentang kerajaannya ada 2 kebun. No. Kata Maududi, ini cerita di mana anda berdiri di Sabah ini, kiri kanan anda mesti ada kebun. Memang tamadun yang penuh dengan kebun-kebun yang hebat. Sampai Allah mengingatkan mereka, kulu min rizki rabbikum washkuru, bersyukur. Tetapi akhirnya fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal aram. Mereka tidak mahu bersyukur kepada Allah. Mereka menunjukkan rasa syukur pada matahari. Na'udzubillah, bukan pada pencipta matahari. Maka Allah mengirimkan mereka banjir besar. Sailal aram. Aram ni nama empangan. Sail bocor. Maknanya Allah mentakdirkan banjir besar berlaku daripada pecahnya empangan Ma'arib ini. Sampai hasilnya banjir besar berlaku, Allah merakamkan, kami gantikan kedua-dua kebun yang hebat itu tadi menjadi kebun juga, tapi kebun yang berbuah pahit. Pohon yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada penduduknya. Sekelip mata sahaja Allah menukar sebuah peradaban kerana tidak ada rasa kesyukuran atas apa yang Allah anugerahkan. Sama ada kita ditimpa banjir ataupun tidak ditimpa banjir, pesanan Allah ini tuju kepada semua kita. Ya, mudah-mudahan kita beringat. Ya, dengan musibah yang berlaku untuk kita ambil peringatan. Supaya bersyukurlah dengan apa yang pernah Allah anugerahkan kita sebelum ini, sebelum kita ditimpa musibah. Wallahualam. Itu dia, Masya Allah. Dan ramai rakan-rakan kita membuat panggilan saat ini. Tapi apa pun kita nak raikan terlebih dahulu. Soalan daripada rakan di Facebook, daripada Faira Zainuddin, Ustaz, ya, dalam surah An-Nas katanya, jin dikatakan pembisik dalam hati manusia. Namun begitu, para jin tidak sedar langsung ketika Nabi Sulaiman AS wafat, sehinggalah bagi dia jatuh akibat tongkatnya dimakan oleh anak-anak. Jadi persoalan di sini, adakah hati Nabi Sulaiman terpelihara dari jin sebenarnya, Ustaz? Nabi Sulaiman AS adalah seorang Nabi. Antara sifat Nabi asmah, terpelihara daripada dosa dan maksiat. Maka soalan itu terjawab. Nabi akan terpelihara daripada dosa dan maksiat bila hatinya dipelihara. Ya, Allah menjaga Nabi Sulaiman alaihissalam daripada permainan, gangguan, bisikan halus, yuwasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nabi Sulaiman bukan sekadar tidak mampu dikuasai, bahkan dia menguasai syaitan dan jin. Masya Allah, itu dia. Pelihara hati kita masing-masing, insya Allah. Dan hari ini kita nak raikan rakan kita di panggilan talian kita, datang dari Johor Bahru, Ustaz Dr. Zainul di talian saat ini. Masya Allah, Dr. Zainul, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kepastian, ingin kaitkan dengan kedudukan Rasulullah SAW sebagai Rasul ataupun kekasih Allah, makhluk yang paling agung di muka bumi. Ya, betul. Soalannya, kalau kita lihat pada perjuangan Rasulullah, manusia banyak menghina, mencaci, melukai dan sebagainya terhadap fizikal Rasulullah. Ya, betul. Tapi tidak terdapat kedudukan di mana jin melakukan sedemikian. Malah jin apabila dibaca ayat-ayat Allah, terdapat di antara golongan jin ini yang terus patuh kepada begitu takjub tentang ayat Al-Quran ini dan terus taat pada Allah SWT, terus memegang akidah Islam. Boleh Ustaz perjelaskan? Ya, terima kasih. Sama sebelum Ustaz penjelasan itu, kita raikan satu lagi pemanggil, Ustaz, ya, di talian kita daripada Shah Alam, Encik Abu Haikal, silakan. Soalan saya, satu perkara yang saya takjub dengan kisah Nabi Sulaiman ni ialah bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman ni. Saya rasa sepanjang kehidupan ni, kemungkinan daripada sekarang tidak ada satu manusia pun yang punya kekuasaan seperti Nabi Sulaiman. Bahkan negara pun tak ada, superpower pun tak ada yang seperti Nabi Sulaiman dari segi kekuasaan. Tetapi saya melihat yang saya dapat kesimpulan saya dapat daripada cerita Nabi Sulaiman ni ialah bagaimana seorang manusia yang begitu berkuasa seperti Sulaiman yang boleh menguasai segala bentuk makhluk dan juga kehidupan ni, tetapi dia masih lagi menjadi seorang menyembah Tuhan, iaitu menyembah Allah SWT. Tetapi kita lihat di sana ada manusia yang diberi sedikit kekuasaan, diberi kekuasaan pangkat dan sebagainya, tetapi sangat susah untuk menyembah Tuhan.
Jadi mungkin Ustaz boleh ulaslah soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin Ustaz, Nabi Sulaiman ni bukanlah seperti superhero Ustaz. Tapi ulasan daripada Ustaz. Masya Allah, kalau saya boleh meraihkan kedua soalan terus. Betul. Manusia adalah bangsa makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunduk atau tidak tunduk. Tidak seperti makhluk-makhluk lain, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pilihan. Dan kalau mereka tak nak tunduk pun macam syaitan tahu di mana kesudahan dia. So dia sudah berjanji untuk menyesatkan anak-anak Adam ni dengan apa cara sekalipun, kerana dia mahu heret sama-sama. Kerana syaitan dia sudah tidak ada pilihan, kecuali dia akan ditempatkan di neraka selepas dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Adam diciptakan. Tetapi manusia ini dia ada pilihan, dan ujian besar untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita, Allah menangguhkan azab di atas kemaksiatan yang kita buat. Tidak seperti umat-umat sebelum ini, bila mereka berlaku maksiat, Allah terus mendatangkan bala dan musibah. Ya, kerana umat sebelum ini umat yang ada Nabi. Maka bila mereka mengingkari Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan pembalasan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya saya nak sebutnya sini, kita umat yang tak ada Nabi depan mata kita. Nabi Sulaiman tak ada depan mata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada depan mata kita. Maka antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat yang tidak sempat untuk melihat Nabi, tetapi ada Quran yang disampaikan oleh Nabi, di antara kelebihannya adalah mereka ditangguhkan musibah. Umat Nabi Muhammad ini disebabkan mereka tak sempat nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat ini ada kelebihan daripada mahsyar nanti. Mereka ada syafaat, dan mereka umat yang pertama dihitung ketika umat-umat lain mengambil masa terlalu lama untuk mengalami perhitungan. Apa yang saya boleh katakan mengenai soalan daripada Dr. Zainur tadi, ya, ada jin yang tertarik dengan ayat-ayat Quran, ketika pada masa yang sama ada manusia yang keras hatinya untuk tidak mampu tunduk kepada Al-Quran. Kerana isunya sama je, manusia ini Allah beri kepadanya pilihan. Kerana Allah tidak akan hukum di dunia ini pilihan yang dia buat. Ada orang-orang non-Muslim yang Allah Ta'ala musnahkan kerana dia memilih untuk tidak Muslim? Tidak ada. Bahkan maaf kita kata, orang-orang kafir ini pun yang sedang memegang dunia pada hari ini. Kenapa Allah memberikan dunia pada mereka? Adakah ini tanda Allah tidak adil? Kita tak boleh nampak macam tu. Kerana Allah sangat Rahman dan Rahim. Dia diberikan pilihan. Anda kufur, anda beriman, anda diberikan pilihan. Maka ini ujian besar kepada kita. Maka pilihlah untuk mengakui apa yang telah sampai kepada kita daripada tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Quran. Ya, jangan kita kalah dengan pilihan yang Allah beri, kemerdekaan yang Allah beri kepada kita. Kerana di akhirnya pun Allah akan hukum atas pilihan yang kita buat. Dan Cik Abu Haikal, ya, benar apa yang dikatakan tadi. Tidak ada kelebihan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai pemimpin-pemimpin besar ini daripada Nabi Sulaiman sampailah pada Zulkarnain, kecuali lebih daripada 5 kali Allah mention syukur tentang Nabi Sulaiman. Kerana itulah jambatan antara kita dengan beliau. Kita tak mampu nak mewarisi kehebatan Nabi Sulaiman, tapi kalau dah lebih 5 kali Allah mention tentang syukur, ketika Allah berbicara tentang Nabi Sulaiman, tentang permaisuri Balqis dan Sabah, semua ini menunjukkan kita boleh menjadi seperti beliau andai kata kita melakukan apa yang beliau lakukan, iaitu rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Ungkapkan Alhamdulillah fi kulli hal, dalam apapun keadaan. Itu akan menyelamatkan mindset kita, menyelamatkan akidah kita. Orang-orang barat menamakan syukur dengan prinsip proaktif. Ya, proaktif artinya jangan duk menyalahkan orang, jangan duk salahkan masa silam. Kamu kena hargai apa yang kamu ada sekarang. Tetapi dalam kita dah namakan benda itu mudah je,
syukur. InsyaAllah kalau Nabi Allah Sulaiman AS yang memiliki kemuliaan setinggi itu masih mampu bersyukur, apatah lagi kita sebenarnya Ustaz ya. Patutnya lebih baik lagi daripada itu. Dan tadi kalau kita dah ke Shah Alam, kali ini kita patah balik ke Johor Bahru Ustaz, bersama dengan Puan Maziah di talian saat ini. Silakan Puan Maziah. Saya nak pertanyaan. Sama ada kebesaran Nabi Sulaiman ada kaitan dengan istiqamahnya Nabi Daud melakukan puasa yang dikatakan sebagai salah satu puasa yang terbaik, iaitu selang sehari. Terima kasih. Soalan yang baik. Saya suka soalan-soalan yang seperti ini kerana dia membabitkan sandaran. Saya tidak mahu memberikan pandangan tentang sandaran yang menyatakan Nabi Sulaiman ini berpuasa sunat, sebagaimana Nabi Daud, dia ada puasa Nabi Daud. Wallahu a'lam. Tetapi saya rasa berpada dengan apa yang Al-Quran nyatakan. Kenapa, kalau berbalik pada Puan Maziah punya soalan tadi, kenapa Nabi Sulaiman diberikan anugerah yang hebat? Puan Maziah kata kerana ada kaitan ke dengan puasa. Bagi saya, kita kaitkan Nabi Sulaiman dengan apa yang Quran kaitkan, iaitulah prinsip syukur. Jangan pandang remeh bila penceramah kata mari bersyukur pada Allah. Jangan pandang remeh kenapa kita memulakan sesuatu, solat, memulakan ucapan dengan Alhamdulillahirabbilalamin. Kerana di situ ada prinsip yang orang-orang barat meraba-raba mencari prinsip ini, iaitu prinsip di mana anda mungkin marah dengan apa yang anda tak dapat, tetapi anda jarang menghargai apa yang ada pada anda sekarang. InsyaAllah prinsip syukur adalah prinsip orang-orang sukses, insyaAllah. Itu dia, Masya Allah. Dan mungkin juga Ustaz, di hujung-hujung ni Ustaz, kita ada kurang lebih 3 minit saja lagi sebelum kita mengakhiri ibrah pada minggu ini. Sedikit kesimpulan daripada Ustaz untuk program kita, silakan. Saya bawa kesimpulan bahawasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu menjadi sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mampu menjadi sehebat Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Tetapi kita mampu memiliki sikap seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya telah kupas sebelum ini, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi yang sentiasa mudah bibirnya menyebut Alhamdulillah dalam pelbagai nada dan gaya bahasa. Yang dirakamkan Al-Quran adalah lafaz syukur ini. Mendengar semut dapat berbicara, dia mengatakan Alhamdulillah. Mendengar dia dapat memahami bahasa burung hudhud, Alhamdulillahilladzi 'allamana mantiqat tayr. Mendengar Ifrit punya tawaran manusia mendapat memindahkan Arash Balqis dalam masa sekelip mata, lafaz Nabi Sulaiman Alhamdulillahilladzi faddalana liyabluwani aashkuru am akfur. Mendengar pula cerita sahabat kenapa ditimpa bala, Allah merakamkan kerana mereka tidak bersyukur. Maka tolong betulkan cara kita melihat SYUKUR, syakara, kerana ia kalimat yang sangat besar di mizan Allah Subhanahu wa taala. Ringan di bibir manusia tapi berat di mizan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.